Macam mana Nabi SAW dilaporkan dalam hadis, ketika Nabi berpuasa dan dalam keadaan hangat yang panas terik, maka Nabi ambil air dan basahkan kepalanya. Lebih kurang macam tu. Ya, tidak menjadi kesalahan kalau dalam panas terik kita panaskan basahkan kepala ketika kita puasa, tu tak jadi masalah. Yang over berendam dalam swimming pool, yang tu over lah. Ya, jadi ini first kali dalam hadis ni kata wadah atau berisi air. Maka kalaulah seandainya ketika kita sakit, kita nak letak wadah macam orang kampung, betul. Kita sekarang pun betul, dekat hospital pun, walaupun kita kat hospital, tapi kadang sebelah kita tu ada tuala good morning, rendam masuk dekat dalam bekas air dan itu sebahagian. Dan jangan buat saja, tapi buat dengan niat mengikuti sunnah Nabi SAW, kita dapat pahala. Maka ini boleh diamalkan. Kemudian baginda memasukkan kedua tangan, macam kita pakai tuala, ya, perah tuala dan letak atas dahi, itu okey. Dan yang terbaik adalah kalau nak buat juga, maka basuh celup kedua tangan dan sapukan ke muka. Dan yang paling besar sekali, ketika baginda nak wafat, maka ucapan yang ada pada baginda adalah la ilaha illallah. Jangan terpedaya dengan drama tanah kubur. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu agama tak suruh macam tu. Tak sempat calur beti, calur kertas. Ya. Senang aja, ikut je sunnah Nabi SAW. Ikut aja. Alahai ni kita dalam ni bulan bulan Muharram ni kan, sunnah Nabi suruh puasa 9 dengan 10, hari Jumaat dengan hari Sabtu. Kalau ikut hari bulan lah, hari Jumaat dengan hari Sabtu. Ada pula orang tanya, Ustaz, hari Jumaat kan makruh, kau makruh aja, hari Sabtu kan haram, akhirnya tak buat lah. Tak. Apabila Jumaat dan Sabtu itu jatuh pada tarikh-tarikh khusus, maka kita dibenarkan melakukannya. Saya dengan pelajar-pelajar saya dekat tahfiz saya, insya-Allah hari Jumaat dan hari Sabtu kami akan berpuasa dan berbuka beramai-ramai, ada majlis berbuka puasa, insya-Allah. Yang tu paling tidaklah kita buat, paling tidak. Kalau siapa rajin, buatlah 1 sampai 10 kalau rajin lah. Nampak muka macam tak ada harapan. Itu kan ya. Jadi 9 dengan 10 Nabi suruh puasa, kita tak sibuk kacau bubur. Kacau bubur tu kencing manis 17, nak kacau bubur juga. Tu kan ya. Maka simple je. Bila kita sakarat, bila kita rasa kita sakit, bila kita tak ada harapan, bila kita pergi hospital panggil dah anak beranak apa semua itu ini, dah tak boleh nak buat apa, dah cabutlah apa nama ni, oksigen, bantuan apa gitu gini, maka ketika itu, maka kita ucapan kita hanya la ilaha illallah, tak ada benda lain. Ini yang Nabi ajar kita. Dan ya, itulah sehinggalah kepada akhir hayat kita, akhir hayat Nabi juga sedemikian. Maka Nabi SAW dicabut nyawa dengan akhir kalimahnya adalah la ilaha illallah. Cuma jangan salah faham, Ustaz, saya hari tu menghadap orang tu sakarat, orang tu nazak, dia tak mengucap pun, Ustaz. Habislah. Ada orang Allah izinkan dia lafaz clear, orang lain boleh nampak. Ada orang Allah izinkan dia ni gerak bibir dia je. Ada orang Allah izinkan dia masih kekal dalam hati imannya di sisi Allah. Ada orang diam, tak tahu, kita tak tahu apa-apa. Maka itu rahsia dia dengan Allah. Dan kita kena ada sifat husnul zon, prasangka baik. Kalau boleh kita nak semua jumpa kita besok dalam syurga, macam kita masuk syurga. Tu kan. Kalau boleh, kita tak suka kawan kita masuk neraka. Itu yang perlu ada dalam hidup kita, insya-Allah. Itu paling penting. Jadi di hujung nyawa Nabi SAW, Nabi mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Baik. Kalau kita baca dalam beberapa hadis Nabi SAW, ya, Nabi kata man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir kalam ada padanya kalimah la ilaha illallah, masuk syurga.
Apa maksudnya? Orang yang mati dalam keadaan Islam dan iman, ya, dia akan masuk syurga walaupun matinya dalam keadaan dia melakukan dosa. Ya, selepas dia disiksa dalam neraka, dan selepas itu dia akan dimandikan dalam nahrul hayat, dalam sungai mengembalikan nyawa atau hayat, dia akan dimasukkan kembali ke dalam syurga Allah. Syaratnya matinya itu tidak syirik atau tidak jadi orang musyrikin. Ya, kekal kalimah syahadah di dalam hidup dia, bukan kata kat bibir dia, bukan. Kalau tak ada lafaz, orang bisu macam mana nak lafaz, kan, ya? Maka kekal iman itu yang paling penting. Ini laporan yang dikhabarkan. Tolong jangan percaya kepada ceramah-ceramah yang mengatakan ketika Nabi SAW nak wafat, maka datanglah malaikat itu, malaikat ini, malaikat itu, malaikat ini di ujung kepala, di ujung kaki, gitu gini. Akhirnya nyawa Nabi ditarik daripada tapak kaki naik ke betis, nampak Nabi mengeluh, pergi naik ke peha, Nabi mengeluh, naik ke perut, Nabi kata sakitnya, pedihnya, gitu gini. Kita dengar ni meleleh air mata. Bohongnya penceramah kepada kita. Tak ada satu pun hadis yang cerita macam tu. Tidak pernah ada hadis yang menceritakan Nabi secara detail ketika dia wafat. Tak ada. Melainkan cerita yang telah dicerita oleh orang yang tak tahu, nama dia la asla lahu, tak ada asal usul. Tapi sayangnya penceramah-penceramah kita, al-ustaz maupun al-ustazah, para asatizah, dia ikut suka hati dia cerita macam-macam. Kononnya ada seorang lelaki ketika Nabi memberi peringatan terakhir di masjid, kemudian dia tuntut dengan Nabi sebab Nabi pernah pukul belakang unta, terkena belakang dia. Bohong sebohong-bohongnya, maudhu', palsu. Tapi itulah cerita yang duk sampai pada kita. Berdosa lah sebab dia menyampaikan benda yang dia tidak tahu itu sahih. Baiklah, kalau katalah, Ustaz, saya tak tahu itu palsu, tapi awak pun tak tahu benda itu sahih. So, okey, baik. Dalam hadis Nabi sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa berbohong guna hadis palsu atas nama Nabi, siap tempat duduk dalam api neraka Jahannam. Siapa tahu itu hadis palsu, dia bagi tahu waktu dia di dunia, tempat duduk dalam neraka dah tahu dah. Dah ada dah. Habis tu, Ustaz, saya tak tahu. Berdosa tak? Berdosa sebab kamu memberitahu sesuatu yang kamu tidak tahu sahihnya tidak. Berdosa juga. Tu, ya. Jadi saya lebih suka kita bercerita tentang, walaupun cerita kita tak adalah nampak box office, tak adalah dapat tayangan sampai lama, tak ada. Tapi kita cerita benda yang benar berlaku. Tak mau cerita orang seronok dengar lah, meleleh air mata semua orang, bukan main. Tak, itu bukan cerita kita. Kita nak cerita sandaran hadis. Kita tak mau cerita itulah inilah sesuatu benda yang kita, terutama orang Melayu lah, termasuklah Jawa dengan Banjar pun, ya, cerita kita suka jadi pengelipur lara. Kita suka tambah cerita tu, daripada 10 sen tambah lagi 90 sen, jadi RM1. Banyak penambahannya tu, banyak penambahan. Akhirnya kita jatuh dosa kerana berdusta atas agama, berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi cerita tentang Nabi wafat ni saja. Had ni cerita pasal ketika Nabi nak mati, maka Nabi kata ya ummati, ya ummati. Hadis tu maudhu', palsu. Ya ummati itu adalah palsu. Itu tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut ini ar-rafi'ul a'la, menuju kepada yang maha tinggi. Itu saja. Okey. Sebab tu penceritaan kalau kita baca dalam kitab, macam-macam lah orang tulis. Tambah-tambah kalau cerita tentang Maulidir Rasul ni, kita pi tu menangis balik, buat dosa juga. Nangis tu je, dengar cerita je. Allah Rabbi. Cerita. Kalau nak sedap, baik tengok cerita 7 hari mencintaiku. Betul. Seronok, hak tu dah tentu clear tengok Mak Leha bergaduh dengan Mia. Betul lah, tentu. Yang tu dia tidak berbohong menggunakan nama Nabi. Kalaupun cerita tu, cerita tu orang perempuan jahat, benar semua perempuan jahat, Pak Samad aja baik. Jahat belaka.
Tapi nak cerita pada kita, kalau ia pun dia bohong di atas nama manusia biasa, tapi ini berbohong atas guna nama Nabi SAW. Baik.